anak-anak sudah bersedia semua? Jom kita mulakan. Kita akan lihat markah yang diperuntukkan bagi setiap isi yang ditulis berdasarkan soalan yang ditanya. Hipotesis diberi 1 markah, tujuan 1 markah, pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasi dan bergerak balas maksimum 2 markah, radas tambahan 1 markah, prosedur atau kaedah maksimum 4 markah dan penjadualan data 1 markah. Jumlah keseluruhan untuk soalan nombor 10 ini ialah 10 markah. Cara menulis hipotesis. Syaratnya perlu ada manipulasi dan gerak balas mengikut penyataan atau situasi yang diberi. Kita perlu elakkan menggunakan perkataan mempengaruhi, bergantung dan memberi kesan dalam ayat hipotesis tersebut. Dalam soalan akan diberikan senarai radas tambahan yang akan digunakan dalam eksperimen. Daripada situ, kita boleh melukis rajah berdasarkan radas tambahan yang diberi. Bahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A di sebelah kiri dan bahagian B di sebelah kanan. Pastikan di kedua bahagian ada dimalarkan dan pada bahagian A ada manipulasi A dan pada bahagian B ada manipulasi B. Untuk langkah seterusnya ialah menulis pemboleh ubah. Bermula dengan dimalarkan, kita akan rujuk pada rajah yang telah dilukis. Seterusnya manipulasi, rujuk juga pada rajah dilukis dan bergerak balas, rujuk juga pada rajah yang dilukis. Langkah yang keempat, perlu menulis tujuan. Syaratnya mesti ada kajian hubungan antara manipulasi dan gerak balas. Dan langkah kelima ialah menulis radas tambahan iaitu tulis radas tambahan yang diberi dan tambah 1 atau 2 radas atau bahan yang perlu. Berikutnya kita akan menulis prosedur atau kaedah. Lukis ikut radas yang diberi. Tulis susunan prosedur bermula dengan pertama dimalarkan, kedua manipulasi A, ketiga manipulasi B dan seterusnya rekod gerak balas. Anda boleh tulis perkataan perhati dan rekodkan gerak balas. Untuk ini ada lagi satu cara untuk menulis prosedur. Susunannya seperti begini. 1. Dimalarkan, 2. Manipulasi A, 3. Perhati dan rekodkan gerak balas, 4. Ulang eksperimen dengan menggunakan manipulasi B. Dan seterusnya kita akan buat penjadualan data. Buat jadual seperti berikut. Seterusnya kita akan lukis kotak jadual yang mengandungi dua ruang. Ruang di sebelah kiri ditulis dengan manipulasi dan ruang di sebelah kanan ditulis dengan gerak balas. Di bawah manipulasi diisi dengan manipulasi A dan manipulasi B. Seterusnya kita akan buat latihan untuk menguji kefahaman kita. Kita akan buat soalan SPM 2019 bahagian C nombor 10. Rajah menunjukkan dua jenis senduk diletakkan ke dalam periuk yang mengandungi sup panas. Selepas 5 minit, hujung kedua-dua senduk disentuh. Senduk aluminium lebih panas daripada senduk kayu. A. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. B. Berdasarkan maklumat yang diberikan, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kekonduksian haba menggunakan rod kaca, rod kuprum, paku tekan, lilin, kaki retort, penundu Bunsen dan radas lain. Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut. 1. Tujuan eksperimen. 2. Mengenal pasti pemboleh ubah. 3. Senarai radas tambahan. 4. Prosedur atau kaedah. 5. Penjadualan data. Baiklah, kita mulakan hipotesis. Daripada pernyataan yang diberi, bolehlah kita membuat ayat seperti berikut. Senduk aluminium lebih panas daripada senduk kayu apabila diletakkan dalam periuk yang mengandungi sup panas. Seterusnya kita akan lukis rajah. Berdasarkan soalan, lukis satu persatu radas tambahan yang diberikan. Bahagikan kepada dua bahagian A dan B. Lukis rod kaca di bahagian A, rod kuprum di bahagian B. Seterusnya kita lukis di bahagian A paku tekan dan lilin. Lilin adalah untuk melekatkan paku tekan pada rod.
Kaedahnya ialah cairkan lilin pada rod dan terus lekatkan paku tekan, kaki retort dan penuru Bunsen. Kita akan lukiskan radas yang sama pada bahagian B. Ada tambahan radas yang lain dan radas itu biasanya digunakan untuk mengukur gerak balas. Langkah berikutnya, kita isi ruang pemboleh ubah. Daripada raja yang telah kita lukis, kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu jenis paku tekan, dimanipulasi, jenis rod dan bergerak balasnya, masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Selepas itu, barulah kita buat tujuan. Kenapa tujuan dibuat kemudian? Tujuan dibuat selepas pemboleh ubah kerana kita telah mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Tujuan untuk mengkaji hubungan antara jenis rod dengan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Untuk langkah seterusnya, kita akan isi ruang radas dan bahan. Ambil semua radas dan bahan yang diberi dan tambah satu bahan yang sesuai, iaitu jam randik. Jam randik digunakan untuk mengukur tempoh masa untuk paku tekan jatuh. Berikutnya ialah prosedur atau kaedah. Lukis raja dalam ruangan raja seperti yang kita lukis awal tadi. Kemudian kita akan tulis langkah-langkahnya. Ayat yang pertama, kita akan masukkan pemboleh ubah dimalarkan. Ayatnya, lekatkan paku tekan pada rod kaca dengan menggunakan lilin. Ayat kedua, kita masukkan manipulasi A dalam ayat. Ayatnya, kepitkan rod kaca pada kaki retort dan panaskan dengan penuru Bunsen. Ketiga, perhati dan rekodkan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Ayat keempat, kita masukkan manipulasi B. Ayatnya, ulang eksperimen dengan menggunakan rod kuprum. Akhir sekali, kita akan buat penjadualan data. Lukis kotak jadual yang mengandungi dua ruang. Kepala ruang kiri, kita tulis manipulasinya, iaitu jenis rod. Kepala ruang kanan, kita tulis gerak balasnya, iaitu masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Bawah jenis rod, kita senaraikan manipulasi A, iaitu rod kaca, dan manipulasi B, rod kuprum. Tinggalkan ruang kosong di bawah gerak balas. Untuk itu sahaja yang boleh kita tulis rancangan eksperimen untuk soalan nombor 10. Semoga anak-anak boleh menjawab dengan baik dalam SPM nanti. Sampai berjumpa lagi. Bye.